Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada semua yang sudi bersama pada petang ini. InsyaAllah pada petang ini kita sambung meneliti dan juga menelaah dan juga membaca sedikit perumpamaan dalam Al-Quran, Al-Amthal fil Quran. Ini merupakan pertemuan yang ketujuh. InsyaAllah pada hari ini, dalam pertemuan pada petang ini, kita akan melihat perumpamaan yang terdapat dalam surah Al-Mudaththir, iaitulah berkenaan keledai liar dan juga singa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mudaththir ayat 49 hingga 51. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ. Allah SWT berfirman, kalau demikianlah, maksudnya kalau demikianlah halnya orang-orang yang bersalah, maka فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. Kenapa mereka lari daripada peringatan Al-Quran? Betul. Ani tazkirah. Al-Quran ialah tazkirah, sifat dia sebagai memberi peringatan. Sebab tu ayat ni tanya, kalau macam tu, kenapa lari daripada peringatan? Dalam arti kata, kenapa lari daripada Al-Quran? Kalau betul mereka ini golongan yang okey, tak ada masalah, kan? Ka'annahum humurum mustanfirah. Keadaan mereka ini seolah-olah mereka ini merupakan sekawan keledai liar yang lari. Farrat min qaswarah. Lari daripada apa? Lari daripada singa. Mustanfir. Baik. Dalam ayat ini Allah SWT mengumpamakan keingkaran mereka dan juga sikap mereka melarikan diri daripada Al-Quran sebagaimana keledai liar yang melihat singa atau pemburu. Gambarannya kita boleh lihat, kadang-kadang kita tengok dalam National Geographic, haiwan yang diburu. Kita lihat keledai liar, kita lihat zebra sebagai contoh yang diburu. Okey. Lalu dia nampak singa mendekatinya, dia lari. Ini sekawan. Ramai, bukan seorang. Humur. Lebih daripada dua, tiga ke atas. Kawanan keledai liar lari apabila datang. Ibaratnya lari daripada peringatan, tak suka peringatan, tak suka dengan pengajaran daripada Al-Quran. Bagi contoh, keagamaan, lari sungguh-sungguh, memang tak suka betul. Kalau ada contoh dia tutup, kalau ada video berkaitan contohnya, ataupun kalau ada orang datang untuk sampaikan apa-apa, ini dengan syarat tidaklah mengganggu waktu rehat dia, kan? Kita setengah orang mungkin datang waktu tak proper, tidak boleh kata dia ni macam lari daripada tazkirah, tak. Tapi maksudnya lari daripada peringatan yang memang tidak dapat dielakkan. Okey, lari daripada peringatan yang disampaikan. Seolah-olah Al-Quran beri gambaran. Ini menarik. Kita nak faham, kita memang kena berinteraksi dengan alam. Kita memang kena lihat dunia haiwan. Dalam setengah perumpamaan kita lihat dunia tumbuh-tumbuhan. Setengah perumpamaan kita lihat dunia manusia. Setengah perumpamaan kita lihat pelbagai perkara dalam alam ini. Sebab kita nak faham. Ini dunia burung dan juga sebagainya. So perumpamaan itu guna ini semua. Baik. Jadi keadaan mereka seperti lari ketakutan daripada singa. Lari daripada hidayah, petunjuk, lari daripada peringatan Al-Quran, seperti seolah-olah lari daripada semua itu. Ini kata Ibn Qayyim merupakan kias berbentuk perumpamaan yang cukup menarik. Sebab apa? Sebab kaum yang berpaling daripada peringatan itu berada dalam kejahilan mereka terhadap risalah Allah SWT. Bila mana? Kenapa keledai liar lari? Kenapa haiwan-haiwan yang diburu itu lari? Kalau bukan sebab dia faham, dia tak kenal hakikat yang sebab apa? Sebab dia rasa ia sedang diburu dan juga akan disembelih dan juga akan dimakan. Akan dibinasakan. Jadi itu kefahaman dia, betul lah. Kefahaman haiwan yang diburu dan juga dijadi mangsa ini kepada haiwan yang menjadi pemangsa, betul lah, kan? Tetapi kefahaman orang yang lari daripada petunjuk, lari daripada peringatan, ia tak betul.
Dia kerana kejahilan dia ingat itu merupakan suatu malapetaka, sedangkan Al-Quran ialah penawar. Itu suatu yang menyusahkan, tak naklah ikut. Menyusahkan. Toh lo lari, tak nak ikut. Menghalang kemajuan, katakan. Tak nak ikut, membantu kamu, tak bebas. Bebas kan? Padahal Islam menjamin kebebasan, dalam masa yang sama mengajar kita untuk hidup dalam beberapa aturan, dalam selagi mana dapat menjayakan kebaikan dan juga mengelakkan kemudaratan berlakukan. Jadi kebebasan itu bukan suatu yang kontradik dengan Islam contohnya. Dan begitu juga hal pembangunan, kemajuan tak kontradik. Bila untuk kita ambil pesan-pesan daripada Al-Quran, katakan untuk mengelakkan, untuk menolak, untuk dibangun, diaktif ataupun digalakkan perjudian. Orang kata dapat tambah ekonomi. Tapi bagi golongan yang dah terima konsep ini, judi boleh menambah ekonomi, maka dia kata lari daripada petunjuk Al-Quran, lari, tak nak ikut. Contoh ibarat macam tu, ibarat keldai lari daripada singa, ibarat kuda ataupun zebra lari daripada singa, daripada haiwan yang memburu. Bila sudut pandang sudah bermasalah, okey, lari daripada petunjuk dan juga peringatan. Jadi bila dengar je suara dah lari dah. Bila dengar je saranan berbentuk peringatan dan juga berbentuk, kata ini tak boleh. Pembangunan, kita mahu pembangunan, tapi pembangunan yang istilah beretika dan juga tidak meruntuhkan keluarga. Judi itu meruntuhkan keluarga. Kenapa kita nak menggalakkan pembangunan dengan menggunakan bentuk judi? Contoh aktiviti judi, contoh. Jadi kalau demikian sifatnya, jadi kalau orang yang dah selesa dengan judi dan juga memanglah tak ada masalah, so cara dia lari daripada hujah-hujah begini seperti larinya keldai dan juga kuda daripada haiwan yang memangsa dia, singa dalam ayat ni sebut kan. Ini merupakan celaan yang sungguh besar terhadap kaum tersebut kerana mereka melarikan diri daripada petunjuk hidayah. Maksud ayat ini mencela mereka. Ayat ini mencela sungguh-sungguh. Kalau haiwan lari itu logik lah dan juga masuk akal. Dan juga betul lah, memang kena lari untuk selamatkan diri. Tapi lari daripada bahaya, ini lari daripada perkara yang tak bahaya. Ini suatu celaan yang sungguh tajam daripada Al-Quran. Lari daripada perkara yang mengandungi hudan wa rahmah, hidayah dan juga rahmat sebagaimana Al-Quran sebut tentang sifatnya. Lari daripada ajaran yang mengandungi kemaslahatan bagi contoh. Jadi lari sungguh-sungguh seolah-olah lari daripada kemudaratan. Jadi ini merupakan, ayat ini juga merupakan celaan yang cukup besar terhadap golongan sebegini. Seterusnya ayat ini juga menggunakan perkataan mustanfirah. Okey, kalau qiraat kita kata mustanfirah. Jadi mustanfirah ni maksud apa? Bukan setakat lari, tapi lari dan juga mengarah, ajak orang lain sekali untuk lari. Yang sebab tu ka'annahum humur maksudnya ramailah kawanan keldai, kawanan kuda, belang apa ke. Dia bukan setakat lari, dia ajak orang lari. Dia ajak orang lari daripada petunjuk, kan? Ajak orang lari daripada peringatan. Suatu mustanfirah, jadi mengerah pihak lain untuk turut lari. Yang terdapat dalam ayat itu mengandungi makna yang lebih menusuk berbanding perkataan nafirah. Boleh sebut nafirah, ka'annahum humurum nafirah. Tapi hikmah setiap perkataan, bahkan setiap satu huruf pun tidak boleh diganti dengan huruf lain. Dalam Quran tak boleh. Satu huruf ada maksudnya, ada makna. Tak lagi satu perkataan, tak lagi satu ayat, tidak boleh ditolakkan. Semuanya daripada min hakimin alim, daripada Allah Ta'ala yang maha bijaksana juga maha mengetahui. Setiap satu tu tepat dan juga sesuai di tempat dia. Ayat dan juga perkataan itu sesuai di ayat itu, sesuai di ayat ini sesuai di surah ini. Begitu juga kat sini. Mustanfir, nak gambarkan bagaimana ini perkataan yang paling menusuk dan juga paling sesuai untuk gambarkan keadaan. Bukan sekadar melarikan diri, tapi berlari mengajak orang larikan diri daripada petunjuk hidayah. Jadi ini suatu perbuatan yang bersungguh-sungguh dengan mengajak orang lain pula. Tok lari. Ini sebab ni kalau mustanfirah lah. Ini sebab dalam bahasa Arab istaf'ala ni dia berarti menuntut sesuatu dengan lebih tegas, kan? Untuk melakukan sesuatu berbanding sekadar buat saja. Baik. Ada juga yang baca mustanfarah.
Okey. Mustanfarah ni maksudnya keldai liar itu yang dikerah. Tadi kalau mustanfarah, keldai liar itu yang mengerah. Okey. Kalau ada qiraat yang baca mustanfarah, maksudnya keldai liar itu dikerah. Apa maksud dikerah? Maksudnya dikerah oleh singa yang kejar dia lah. Punya ketakutan, dia lari. Ya, itu maksud dia. Baik. So apa lari? Sebab dia digambarkan keganasan singa sebagai pemangsa, singa akan makan dia dan juga sebagainya. Ini gambaran yang betul bagi haiwan, tapi gambaran yang salah ataupun sikap yang salah oleh manusia terhadap Al-Quran. Al-Quran bukan singa, Al-Quran bukan nak menekam orang. Panduan dan juga peringatan yang terdapat dalam Al-Quran bukan untuk membinasakan orang macam singa membinasakan haiwan lain yang diburunya, tidak. Sebaliknya, hudan wa rahmah lil mu'minin. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini untuk engkau menderita, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga wahai umat. Tak, tapi untuk manusia litas'ad, untuk manusia berbahagia. Okey, demi kebaikan dan kemaslahatan mereka. Sebab tu kalau kita fahami segala perintah Allah Subhanahu taala, kita tak akan jadi seperti kita akan makin bertambah ketakwaan dan juga bertambah petunjuk dan juga kecintaan kepada agama dan juga sebagainya. Sebab agama mengandungi banyak faedah dan juga hikmah. Sebagaimana ini perkara ni banyak dibincangkan kalau dalam perbincangan mengenai maqasid syariah. Kita tak bincang kat situ lah. Cuma saya nak pergi jauh, boleh lihat lanjutlah kat situ topik itu. Tapi kita highlight yang itulah. Maksud melarikan diri daripada petunjuk sebagaimana singa atau melarikan diri daripada singa itu salah. Okey, itu kita kena lari, nak lari daripada singa ni, lari daripada kemudaratan yang Allah Taala larang. Lari daripada judi macam lari daripada singa. Lari daripada arak macam lari daripada singa. Lari daripada zina macam lari macam kita lari daripada singa. Itu baru betul. Kalau tidak terbalik, kalau tidak jadi sesuatu yang celaan. Cukup tajam. Allah Ta'ala kenakan Al-Quran sebut tentang golongan ini. Baik, kita lihat dalam surah Al-Jumu'ah pula. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat yang 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina hummilut Taurah thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Ayat ini kita biasa baca kan dalam suratul Jumu'ah. Perumpamaan tentang golongan yang ditanggungjawabkan dan juga ditugaskan untuk mengetahui dan juga melaksanakan hukum Taurat. Ini tentang golongan Yahudi lah, Bani Israel, bandingan mereka yang asalnya diamanahkan untuk memelihara dan juga mempelajari dan juga melaksanakan hukum Taurat, kemudian tidak buat perkara tersebut, tidak menyempurnakan tanggungjawab dan juga tugas itu. Samalah golongan macam ini, samalah seperti keldai yang memikul bendela kitab-kitab besar sedang ia tidak mengetahui kandungannya. Okey, belakang dia bonet katakan kalau kereta kan, tempat simpan barang dia ibaratnya kat situ ya ada kitab. Ada kitab besar, buruk sungguh. Dia kata dalam Al-Quran, bi'sa, sungguh buruk bandingan ini, golongan ini yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Sebab apa zalim? Sebab mereka zalim pada diri sendiri, mereka zalim pada orang lain, zalim pada ilmu yang diturunkan dan juga kitab yang diturunkan, zalim. Dan juga bila tidak melaksanakan petunjuk dalam tu, lagilah zalim. Quran Taurat larang, dia buat. Ini untuk golongan Yahudi, tetapi terpakai juga apabila sifat yang sama kalau ada pada umat Islam. Kalau dibuat Quran tu macam itulah, tidak untuk dipraktikkan, difahami dan juga dipraktikkan, sebaliknya sekadar riasan apa semua itu, kita kena berwaspada. Sebab ancaman ini, Al-Quran ini diturunkan kepada umat Islam dan juga kepada seluruh manusia. Okey, jadi tak, apabila ayat menyebut spesifik tentang pihak tertentu, golongan tertentu, bukan bererti had kat situ, limit kat situ, tidak. Tetapi pengajarannya juga untuk kita. Itu relevannya Al-Quran. Dia punya universal peringatannya. Jadi
dalam ayat ini Allah mengkiaskan golongan yang diturunkan kitabnya agar mereka beriman, merenung kandungannya, beramal dengannya dan juga menyuruh orang ramai kepadanya, tetapi mereka menyanggahi kitab itu serta hanya menghafalnya. Quran. Hanya menghafal dan juga hanya bawa ke ulu ke hilir sebagai contoh. Ni hafal, apatah lagi yang tak hafal tapi tidak beramal. Hafal. Disebabkan itu mereka membaca tanpa merenung, berusaha memahami, mengikuti kandungannya, tanpa berusaha untuk mengikuti kandungannya, tanpa berusaha untuk memahami, tanpa menjadikannya pemutus dan juga beramal dengan tuntutannya. Tidak beramal pula dengan tuntutannya. Apa maksud menjadikannya pemutus? Maksudnya dalam segala keputusan kaitan hubungan antara manusia dengan manusia, dalam isu jual beli, dalam isu perkahwinan, dalam pelbagai isu lagi, tidak menjadikan ia sebagai kata putus. Okey, tidak diikuti. Jadi hal ini, golongan ini seperti keldai. Kita tengok, kita kalau lalu perumpamaan saya selalu sebutkan, kita kena bayangkan apa perumpamaan itu kena ada dalam kepala kita, kena ada di mata kita perumpamaan. Ada keldai bawa barang ke atas dia. Barang itulah buku-buku. Apa kita punya persepsi kat kedai tu? Kedai lah keldai, dia tak faham apa ada buku tu. Walau banyak mana pun buku, walau buku tinggi mana pun, hebat mana pun buku yang dibawa, tetap buku biasa. Tetap dia tak faham sebab dia haiwan, dia tak pandai membaca dan juga. Begitu juga. Mudah kita faham kalau macam tu, bila mana perumpamaan itu nak suruh kita faham. Sifat keldai macam mana? Ada pun macam apa nama ni, walaupun ada apa isi kat belakang dia, dia tetap keldai. So tak berubah, tak faham, tak amalkan, tak ajak orang untuk faham. Okey? Jadi dia punya golongan yang sebegini, kalau dia ada bahagian, kalau dia ada bahagian dia lah, kita panggil hafalan dia ke apa ke, kalau dia tidak faham dan tidak renungi dan juga tidak amalkan, akan jadi begitu. Tanpa kita nafikan kelebihan membaca Al-Quran dan juga memaham kita hafal, walaupun belum faham, tak ada masalah, tapi kita kena peruntukkan juga masa untuk faham. Sebab sedikit-sikit, lama-lama akan jadi bukit, lama-lama akan banyak kita faham. InsyaAllah kita ikuti program-program, kelas-kelas, video-video membantu untuk kita faham. Sikit-sikit, lama-lama makin banyak ya kita faham. Jadi Ibn Qayyim akhiri perumpamaan ini, pensyarah dia terhadap perumpamaan ini dengan menyebut bahawasanya walaupun perumpamaan ini dibuat terhadap orang Yahudi, namun ia turut terpakai kepada umat Islam yang diturunkan Al-Quran tetapi tidak beramal dengan Al-Quran. Macam saya sebut sebentar tadi lah, tidak menunaikan hak Al-Quran dan tidak memelihara haknya sebagaimana sepatutnya. Baik, kita lihat seterusnya. Perumpamaan ini panjang pula. Perumpamaan seterusnya dalam surah Al-A'raf, perumpamaan anjing dalam surah Al-A'raf. Ini antara yang beliau ulas panjang. Firman Allah Subhanahu wa taala, waslu alaihim, dalam ayat 175 176, waslu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha faasba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath dhalika mathalul qaumil ladzina kadzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Wahai Nabi Muhammad, bacakanlah kepada mereka khabar berita seorang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, ilmu tentang ayat-ayat yang kami turunkan, kitab yang kami turunkan, cerita tentang seorang ini. Bila dah kami berinya kefahaman, kami berinya ilmu tentang hal tersebut, tentang kitab yang diturunkan oleh Tuhan, kemudian dia menjadikan dirinya terkeluar daripada mematuhinya. Maksud ini dia tidak ikut ajaran tersebut. Dia melakukan perkara yang bercanggah dengan apa yang diajar dan juga dia tahu tentang perkara yang diajar itu. Orang berilmu ni bukan biar calon-calon orang. Lalu dia diikuti oleh syaitan. Fa'atba'ahu syaitan. Lalu diikuti oleh syaitan dengan godaan syaitan. Maka menjadilah dia daripada kalangan orang-orang yang sesat. Dia pun termasuk dalam kalangan al-ghawin. Riwayah, bukannya
orang yang mendapat petunjuk, orang yang menyeleweng dan juga sesat. Baik, ayat seterusnya ayat 176 disambung tentang hal tersebut. Walau syi'na, kalau kami kehendaki, nescaya kami akan angkat kedudukannya, darjatnya, dengan ayat-ayat yang diajar dan yang dia tahu itu. Kalau dia amal, dia akan dapat kedudukan yang dekat dengan Tuhan. Kalau dia tak amal, dia akan dapat sebaliknya. Namun ia bermati-matian cenderung kepada dunia, bersungguh-sungguh cenderung kepada dunia, dan juga mengikuti hawa nafsunya. Okey. Jadi kami tidak boleh angkat. Kami tidak angkat darjat dia sebab dia langgar perintah yang sepatutnya dia buat. Dia tidak beramal dengan apa yang sepatutnya dia amalkan. Daripada ilmu yang dia tahu. Baik. Jadi Quran kata disebabkan itu dia cenderung kepada dunia dan juga bermati-matian. Ikut dunia dan juga ikuti hawa nafsu. Ini menarik bila mana walakinnahu akhlada ilal ard. Dia sungguh-sungguh akhlada ilal ard. Okey, berkekalan dengan keadaan demikian. Okey, bermati-matian cenderung kepada dunia dan juga mengikuti hawa nafsu dia. Maka perumpamaan dia, kata Al-Quran, ialah seperti anjing. Okey, jika engkau menghalaunya, dia akan menghulurkan lidahnya termengah-mengah. Tapi jika engkau membiarkannya, dia juga akan menghulurkan lidahnya termengah-mengah. Demikianlah bandingan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah SWT. Perumpamaannya begitu. Orang yang disifat ini macam itulah perumpamaannya. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu supaya mereka berfikir. Faqad susil qasasa la'allahum yatafakkarun. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mengumpamakan orang yang dia kurniakan ilmu, kurniakan kitab, kurniakan ilmu tentang kitab-kitab yang diturunkan, dan juga mengajarkan ilmu yang tidak diajar kepada orang lain. Allah Ta'ala dia ajarkan setengah orang itu ilmu. Contohnya dia ajar, Allah Ta'ala ajar, turunkan kepada kita, menerusi kepada Nabi Muhammad SAW juga untuk kita. Okey, untuk sampaikan kepada kita. Okey. Lalu tidak beramal dengan kandungan kitab dan juga ajaran itu, kemudian pula satu tak beramal, kemudian pula dia ikut hawa nafsu dia, melebihkan kemurkaan Allah ke atas redha-Nya, dunia mengatasi akhirat dan juga makhluk mengatasi pencipta. Lalu golongan ini Allah mengumpamakannya dengan anjing. Kata Ibn Qayyim, anjing merupakan haiwan yang paling jelek, paling rendah kedudukan, juga paling hina, hanya mementingkan perutnya, dan juga serta haiwan yang paling pelahap dan juga tamak. Mungkin saya tambah, dia juga anjing juga haiwan yang paling setia dengan tuannya. Okey. Jadi bila mana setengah orang, kalau orang bersifat demikian, dia akan jadi setia dengan apa tuan baru dia, katakan nafsu dia. Tuan baru dia, katakan ada paymaster dia yang bayar dia untuk menyeleweng daripada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa yang diperintah, orang suruh tegakkan keadilan, dia bela orang yang zalim. Orang suruh laksanakan apa yang diperintahkan, tapi dia berhelah melaksanakan yang sebaliknya. Contoh melakukan perkara yang sebaliknya berbanding yang itu. Jadi golongan ataupun sifat orang ini ilmuwan, dalamnya ilmuwan yang diceritakan ini, waslu alaihim naba allazi atainahu ayatina. So ini bukan jalan-jalan orang. Orang dikurniakan kefahaman tentang kitab yang diturunkan oleh Allah SWT. Baik. So sebagaimana kita berulang kali sebut, kita nak faham, kita kena gambarkan. Okey, taswir. Kita gambarkan sifat anjing. Macam mana tanda ketamakan anjing ialah dia tidak berjalan melainkan hidungnya di atas tanah sambil mencium dan juga menghidu dengan penuh haloba dan juga pelahap. Maksudnya orang ini dia cukup haloba, cukup tamak dengan dunia, dia juga cukup tamak dengan keinginan dirinya. Terus sebab sifat tu ada kat anjing. Kalau ada kat orang tu macam tu lah. Cukup. Tak cukup sentiasa. Sebab tu kalau kita nak pelihara diri kita, kalau terutama lebih-lebih lagi kalau kita penuntut ilmu, kalau orang lain pula kalau dia ilmuwan, okey, maka kena kontrol diri daripada tamak dan juga keinginan yang melampau, ditakuti secara pelan-pelan, ditarik slow. Jadi macam keadaan ini. Kekal akhlada ilal ard, bermati-matian dengan dunia dan juga dengan tuan baru.
Nafsu dan juga sebagainya. Baik. Kerana sifat pelahaknya kata Ibn Qayyim, kalau baling batu pun dia akan meluruh anjing ni, sebab dia nak juga, kan, kerana sifat tamak tersebut, nak gigit juga. Selain itu, anjing juga merupakan antara haiwan yang paling rendah taraf, paling hina lah, paling boleh menanggung kehinaan dan juga paling berpuas hati dengan kerendahan. Okey, selesa dengan kehinaan. Orang pandang rendah, orang hina dia sebab menjual ayat Allah SWT, menunggang agama dan juga sebagainya. Dia bersedih je. Okey, yang penting dia dapat bayaran, yang penting dia dapat dunia yang dia mahukan. Bangkai yang jijik dan juga busuk lebih disukainya, kata Ibn Qayyim, berbanding daging segar. Okey, kalau dia dapat satu bangkai yang cukup untuk 100 ekor anjing, dia tidak akan membiarkan anjing lain. Ini nak cerita tentang sifat tamak. Dia nak makan seorang. Ibn Qayyim nak ceritakan, dan juga ini, kalau kita setiap sifat ini yang berada pada satu perumpamaan itu, maka kita kena amati apa sifatnya, juga kita cuba kaitkan dengan mesej yang mahu disampaikan oleh ayat tersebut. InsyaAllah kita mudah faham. Okey, baik. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, terdapat rahsia yang menarik dalam perbandingan yang dibuat oleh Al-Quran pada tentang ilmuwan yang melebihkan dunia dan juga nikmatnya mengatasi Allah dan juga hari akhirat. Ada rahsia tersendiri. Kenapa perumpamaan ini? Kenapa perumpamakan dengan anjing dalam konteks ketamakan? Okey, sebab rahsianya ialah keadaan orang yang disebut Allah sebagai mengeluarkan dirinya daripada ayat-ayat Allah serta menuruti hawa nafsunya adalah tidak lain dan juga tidak bukan kerana keinginan meluap-luapnya kepada dunia. Ketamakan yang melampau macam kita sebut sebentar tadi. Sebab apa begitu? Sebabnya hatinya sudah terputus daripada Allah SWT, daripada rahmat Allah SWT, daripada akhirat juga dah terputus. Dia tak kisahlah dapat macam mana pun, menunggang agama ke, buat perkara yang dilarang, yang penting masuk. Na'udzubillahi min zalik. Disebabkan itu, dia cukup menginginkan dunia. Keinginannya ini sama seperti keinginan anjing, tak pernah cukup, jeler je lidah dia. Okey, jeler je lidah dia, tak rasa cukup, bagi ke tak bagi ke begitu, abai ke tak abai ke, layan ke tak layan ke, macam tu. Ini sebab tu kata Ibn Jurayj, anjing terputus hatinya justru ia tidak mempunyai hati. Jika kamu menghalaunya, ia menghulurkan lidahnya termengah-mengah. Jika kamu membiarkannya, ia juga berbuat demikian. Ini merupakan perumpamaan orang yang meninggalkan petunjuk hidayah. Ini kategori yang teruk lah ni, perumpamaan ini. Okey, kita tak kata kalau ilmuwan buat salah, dia boleh taubat, dia ada taubat lagi. Okey, dan juga dia bukan maksum, orang pun buat salah, ulama pun buat salah, kan. Tapi yang ni memang dah redha dengan kesalahan dia. Dia dah syok. Yang penting masuk. Okey, na'udzubillah. Ibn Qayyim kata, demikian juga keadaan orang yang mengeluarkan, maksudnya dia tak ada anjing ni, bila mana Ibn Jurayj kata tadi anjing terputus hatinya, maksudnya ialah anjing tidak mempunyai hati untuk menjadikannya bersabar. Okey, itu maksud terputus hati, bukannya maksud secara literal. Okey, maksudnya tidak mempunyai hati untuk menjadikannya bersabar dan juga meninggalkan sikap meminta-minta yang over, menghulurkan lidah termengah-mengah tu. Demikianlah keadaan orang yang mengeluarkan dirinya daripada ayat-ayat Allah, hatinya menjadikannya tidak bersabar. Dia tidak ada lagi hati yang bersabar, hati yang dipimpin oleh petunjuk. Lalu dia mengejar dunia dan juga meninggalkan keinginan meluap-luapnya. Dia tak boleh, dia mengejar keinginan dirinya yang meluap-luap. Sepatutnya ilmu itu memandu dia untuk lebih kontrol diri. Okey, sebab tu Al-Quran mulakan atlu alaihim naba allazi atainahu ayatina. Sepatutnya ayat-ayat ataupun ilmu yang diturunkan itu, dikurniakan kepadanya itu, akan menjadikan dia lebih baik, boleh kontrol diri dia. Kita ada keinginan, manusia ada keinginan, kita tidak nafikan dan juga kita tidak boleh hapuskannya, tapi kita kena kontrol dengan kadar yang sepatutnya.
kontrol dengan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi, orang yang dikurniakan ilmu bersungguh-sungguh mengejar dunia disebabkan kurang sabar dengan godaan dunia. Kurang sabar juga dengan godaan syaitan. Sedangkan anjing pula menghulurkan lidah kerana kurang sabar untuk mendapatkan air. Disebabkan itu, anjing merupakan antara haiwan yang paling kurang sabar untuk mendapatkan air. Kalau dia dahaga, dia akan makan tanah. Demikian kata Ibn Qayyim. Meskipun anjing boleh bersabar dalam menanggung kelapar, dia boleh sabar. Air tak boleh sabar. Okey. Begitu juga anjing juga sentiasa jeler lidah dia, kata Ibn Qayyim. Okey, sebab dia dalam diri dia sentiasa nak, rasa tamak dan juga nak sesuatu. Ini sama dengan golongan ataupun insan yang diumpamakan itu orang yang berilmu tapi dikurniakan ayat lalu dia meninggalkannya kerana ketamakan terhadap dunia. Okey, kehangatan syahwat dalam hati orang tersebut menjadikannya sentiasa nak je. Dia bila layan bila kita biasakan diri kita layan apa keinginan diri kita, tak ada masalah. Jarang-jarang kan, tapi kita kena kontrol juga. Dan juga bulan puasa ni contoh amal ibadat yang cuba kontrol diri. Dan juga banyak perkara lain ibadat Allah Ta'ala perintahkan untuk kita kontrol diri kita. Okey, kena kawal supaya melakukan, tidak melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Juga kalau perkara harus pun tidak berlebih-lebihan. Jadi bila terlalu layan, lama-kelamaan jadi karakter begitu. Sebahagian daripada sifatnya, dia tak boleh bila tak dapat. Dia nak je dapat. Kan? Nak dapat lalu. Dan nak dapat, nak banyak. Tapi belanjakan pada bukan tempatnya. Ataupun manfaat, bukan memanfaatkan, tapi salah gunakan sebagai contoh dan juga sebagainya. Baik, kata Mujahid, ini merupakan perumpamaan bagi orang yang dikurniakan kitab tetapi tidak beramal dengan kandungan kitab. Okey. Kata Ibn Abbas pula, sekiranya anda memberikannya hikmah, dia tidak akan mengambilnya. Sebaliknya, jika anda membiarkannya, dia tidak akan terpandu ke arah kebaikan. Kita ajar dia, dia tak indah. Kita abaikan, dia tak lagilah tak indah. Okey, kata Ibn Qayyim nak cerita tentang sifat anjing nalaik tersebut dengan ilmuwan ni. Kalau kita bagi kebijaksanaan kepada dia, kalau kita contohnya bagi pencerahan kepada dia tentang suatu perkara, dia tak abai, tak layan. Kalau tak bagi, lagilah tak layan. Maksudnya tak berubah keadaannya sebab sudah ibaratnya sudah dicop hatinya, na'udzubillah, dengan keterlaluan inginkan dunia dan juga karam dalam dunia. Kata Al-Hasan pula, ayat orang yang disebut dalam ayat itulah munafik yang tidak akan tetap di atas kebenaran sama ada diajar ataupun tidak diajar. Serta sama ada diajar ataupun tidak diajar. Keadaannya ulurkan lidah sama ada dihalau ataupun dibiarkan sahaja. Baik, Atha pula berkata, anjing tetap menyalak sama ada anda menghalaunya atau membiarkannya. Baik. Jadi ada beberapa nukilan yang daripada ulama tafsir yang terawal lah biasanya dan kalangan tabi'in dinukilkan dalam kitab-kitab tafsir. Biasa kita jumpa nama-nama yang tersebut sementara ataupun dahaga haiwan lain. Tetapi anjing bukan. Dia sentiasa hulurkan lidahnya sama ada penat ataupun rehat, sama ada sihat ataupun sakit, sama ada dahaga ke ataupun tengah lega tak dahaga. Disebabkan itu Allah menjadikan anjing sebagai perbandingan bagi orang yang mendustakan ayat-ayatnya dan berkata bahawa jika anda mengajarnya, dia tetap sesat. Kalau biarkannya, dia pun sesat lagi. Orang itu seperti anjing yang jika anda menghalaunya atau membiarkannya, dia tetap menghulurkan lidah. Baik. Ayat yang serupa dengan perumpamaan ini ialah ayat 193 dalam surah Al-A'raf. Wa in tad'uuhum ilal huda la yattabi'ukum sawa'un 'alaikum ad'autumuhum am antum samitun. Kalau kalian wahai orang musyrik menyeru benda-benda itu untuk memperoleh petunjuk daripadanya, mereka tidak dapat menyampaikan hajat kamu. Dia tidak. Sama sahaja bagi kamu, sama ada kamu menyerunya atau mendiamkan diri. Ini kalau berhala lah, tapi begitu juga. Maksudnya kalau kamu seru mereka, yakni manusia, ke jalan yang petunjuk, ke jalan hidayah, mereka tidak akan ikut kamu. Sama saja ya ajak ke tak ajak ke. Kalau maksud ini, itulah yang dimaksudkan berkaitan dengan perumpamaan sebentar tadi.
Baik. Seterusnya ayat ini kalau kita lihat digunakan watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina, yang kami kurniakan kepada dia pengetahuan mengenai ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami, bukannya pengetahuan biasa, pengetahuan tentang ayat-ayat kami, dan juga kami pula yang kurniakan dia. Maknanya orang ni betul-betul kufur nikmat lah. Okey? Kufur dia nikmat. Fansalakha minha. Okey, al-insilah, insalakha. Dalam bahasa Arab, dia digunakan untuk orang yang, untuk ular yang bersalin kulit. Maksudnya karakter dia, ilmu dia dah buah macam tu, tukar dengan kulit baru. Karakter dia ketika berilmu dan amalkannya berubah, ditinggalkannya, bersalin kulit, dah jadi macam lain dah, totally. Ini mendalamnya penggunaan perkataan oleh Al-Quran, fansalakha minha. Sebab oleh itu dia memisahkan diri ni daripada ayat-ayat Allah sebagaimana kulit yang berlaku, pemisahan kulit daripada daging ular. Kan kulit berpisah. Kalau kita caranya cuba lihat dalam mungkin YouTube ke apa ke kan, ada tentang bagaimana ular bersalin kulit. Kita lihat, kita nampak perumpamaan itu cakap bagaimana tegaskan hal apa. Baik, Allah tidak menyebut kami mengeluarkannya daripada ayat-ayat tersebut kerana dia sendiri yang menjadi faktor dirinya keluar daripada ayat-ayat Allah menerusi tindakannya yang mengikuti hawa nafsunya. Selain itu, firman Allah sebut juga lalu ia diikuti oleh syaitan, iaitu berarti syaitan mengikuti dan juga menumpaskannya. Okey, baik. Ungkapan ayat ini sama macam surah Asy-Syu'ara, fa asba'uhum musyriqin. Ungkapan dari sudut fa asba'ahu syaitan kan. Penamfakana minal ghawin kan. Fa asba'ahu syaitan fa kana minal ghawin. Baik, sebelum itu dia dipelihara dan juga dilindungi oleh dengan ayat-ayat Allah, dibentengi daripada gangguan syaitan, dan juga tidak boleh digoda oleh syaitan kecuali saat dia terleka dan juga waktu tertentu yang atas. Waktu tertentu jarang-jarang, biasalah manusia. Namun apabila dia menjadikan dirinya terkeluar daripada mematuhi ayat-ayat Allah, terkeluar daripada dia macam ular bersalin kulit itu, maka ketika itu dia diterkam oleh syaitan sebagaimana singa menerkam. Jadi demikian ayat ini kalau kita lihat cukup mendalam. Dan juga seterusnya kalau kita lihat perumpamaan ini juga sebut kalau kami kehendaki kami akan angkat darjat dia. Okey. Tapi disebabkan dia sendiri, maksudnya Tuhan bagi pilihan kepada manusia tapi dia tak buat. Okey. Dia tak buat, lalu dia diturunkan darjat dia. Dia memilih kekufuran berbanding petunjuk. Itu kita diberi pilihan dalam kehidupan. Kita nak buat perkara betul ke perkara salah. Kalau buat perkara betul, kita diangkat darjat. Buat pilihan salah, kita akan dimurkai oleh Tuhan. Na'udzubillah. Baik. Begitu juga perkataan-perkataan lain, contohnya guna akhlada ilal aru. Perkataan dalam Quran, kalimah itu maksudnya betul-betul bermati-matian lah. Okey, buat sungguh-sungguh sampai kan macam tak kompromi dah, nak sangat dunia dan juga mengikuti hawa nafsu. Jadi itulah antara maksud ayat ini. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita sambung dalam pertemuan yang seterusnya, perumpamaan dalam surah Al-Hujurat pula insyaAllah next time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.